Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamu ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman kullama atayna hukma wa ilma. Sakhana ma'a dawud al-jibal yusabbihna tulkunna fa'ilin. Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Rabb Musa wa Harun, Ya Rabb Ibrahim, Ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma zukna fahma wa ilma wa hikmata wal aqla wa hazz bihmatika ya Rabb Rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin, zukna faman nabiyyin wal ulama'il amilin, hifzal mursalin wa imamil muttaqin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, dan dengan limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa diberi kekuatan oleh Allah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini kita sambung balik kitab kita ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdanun, itu pada kalau kita terbani pada muka surat 56. Syahdanun, tiada ada sembahyang rawatib pada antara terbit matahari hingga gelincir matahari itu, melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha itu juga. Maka jikalau ada yang lebih waktumu daripada yang demikian itu, hendaklah engkau kerjakan di dalam suatu daripada 4 perkara. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdanun yakni tambahan kata. Musannif kita pindah kepada tajuk yang lain sikit. Sebelum ini ia berbicara tentang sembahyang isyraq dan sembahyang duha, iaitu dengan diajar sedikit sebanyak lafaznya dan apa yang kita perlu buat selepas kita sembahyang duha. Di antara disuruh kita istighfar, astaghfirullahalazim sampai habis, ataupun apa-apa bentuk istighfar. Tetapi apa yang dinakal dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama pada 4 buku surat 407, iaitu disebut, iaitu bila kita sudah sembahyang duha, jangan kita tinggal membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu ada dinakal dalam kitab, iaitu sebanyak 40 kali ataupun 100 kali. Lepas tu baru kita berdoa, ataupun kita puasa panjang sangat doa duha ni, Allahumma inna duha'uka wa ba'a'uka jamala jamaluka safabi. Ataupun kita bahasa nak baca hak ni saja pun boleh juga. Allah, iaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh juga kita nak baca tu. Ataupun kita nak baca selepas memberi salam dengan tidak berganjak kaki kita, kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali boleh juga. Itu di antara orang panggil istighfar selepas daripada sembahyang duha. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, selepas dia cerita habis tentang sembahyang isyraq dan begitu juga sembahyang duha, dia menyatakan tiada sembahyang rawatib pada antara terbit matahari itu melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha. Itu yang dianjur oleh Rasulullah SAW, sembahyang isyraq dan sembahyang duha. Adapun kita nak buat sembahyang-sembahyang yang lain itu tak ada masalah, selagi dia tidak masuk pada waktu haram, iaitu lepas subuh ataupun lepas asar, iaitu melainkan sembahyang qada dan jenazah pada lepas asar ataupun selepas subuh. Tetapi antara isyraq tu dan antara terbit matahari itu
selepas musannif kita cerita dah sebelum ni, bagaimana selepas kita sembahyang subuh, kita ada masa duduk sekejap, biar nampak cerah sikit, baru kita berpindah. Ada sabit juga dengan hadis Nabi SAW, kelebihan orang yang buat begitu. Jadi bila kita selesai dah hak begitu, bila terbit matahari sedikit, kita sembahyang isyraq, lepas tu terbenam dah matahari, barulah kita sembahyang duha. Lepas kita selesai hak begitu, maka apa yang perlu kita buat? Maka jika ada yang lebih waktumu pada yang demikian itu, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu suatu daripada 4 perkara. Selepas tu kita nak buat apa pula? Ni comel. Apa yang dinakal oleh Syekh Abdul Somad Falimban ni diatur sesa. Sebab itulah semua dulu dulu dia perpandu pada kitab ini. Kita tahu apa kita nak buat. Kehidupan kita ni kita tahu, kita ada urusan itu, urusan ini. Jadi jikalau kita ada masa lah, ada keperluan masa, daripada kita bazir tak buat kerja apa-apa, kalau kita sibuk dengan urusan lain tu soal lain. Kalau kita tak ada duduk dengung saja di rumah, tak tahu buat apa-apa, maka ini iaitu yang diajar oleh Imam Razali dan nakal yang mana Syekh Abdul Somad Falimbani nakal daripada Imam Razali rahimahullahu taala. Apa yang perlu kita buat iaitu di dalam 4 perkara. Bermula perkara yang pertama, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu yang bermanfaat pada agama, dan jangan engkau masyhurkan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agama itu, seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu fardul ain, seperti yang dikerjakan kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik lagi mursyid. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Di antara Imam Razali ajar kepada kita, bila ada waktu lebih, hendaklah kita menuntut ilmu yang bermanfaat pada agama kita. Iaitu perkara ilmu yang bermanfaat pada agama, yakni yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat pada agama. Sebab banyak ilmu yang tidak bermanfaat pada agama. Dengar tapi tidak ada perubahan pada keimanan. Dengar tapi tidak memberi manfaat kepada kekuatan iman. Kita tak ambil begitu. Dan jangan engkau masyhurkan, jangan engkau sibuk ilmu yang lain daripada yang tidak beri manfaat. Maknanya kalau kita ada masa dengar majlis-majlis ilmu, majlis manfaat, kerana diri majlis ilmu itu adalah amal soleh. Amal soleh yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana itulah Imam Ghazali menyatakan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang memberi kebaikan, kerana seseorang itu telah menolak bala yang besar yang berada dalam dirinya. Sebab itulah Imam Syafi'i berkata, di antara bala yang paling besar dalam diri manusia iaitu al-jahl, iaitu jahil. Jahil pada agama. Sebab itulah lawan balik daripada jahil itu iaitu kefahaman ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Man yuridillahu khaira yufaqihu fid din. Apabila Allah Taala nak seseorang itu jadi baik, yufaqihu, nescaya diberi kefahaman ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita apa yang disebut dalam kitab ini, jangan kita masyhur kepada ilmu yang tidak bermanfaat pada agama, seperti ilmu yang lebih daripada yang difardu atasmu fardu ain, seperti yang dikerjakan kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada gurunya. Kita tak ambil ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu tak tahu punca diambil daripada mana. Itu di antaranya ilmu yang bukan daripada fardu ain. Dia pertama sekali wajib di atas mukallaf ni, lelaki ataupun perempuan, mesti dia nak pergi kepada ilmu ke mana-mana pun, tak kira bidang apa sekalipun, wajib
dia kena lepas fardhu ain. Hak lain tu fardu kifayah tu, tu tak apa dah. Tak cara pun. Tapi hak fardu ain ni tak tahu dosa. Tu tahu syarat sembahyang, sembahyang sah, syarat sah sembahyang, syarat membatal sembahyang, tahu. Maknanya dak syarat bilang sesa, dak syarat bilang sesa ukur sembahyang dia berapa. Tapi dia buat pekerjaan si sembahyang tu tak apa dah. Saya dah ingat ukur sembahyang 13. Tapi dia sembahyang, dia mengikut hak 13 tu lah. Maka tak ada masalah. Tapi kalau dia boleh bilang sesa hukum sembahyang tu 13 sesa tu, maka lebih baik lagi. Macam sifat 20 begitu juga. Sifat 10 wujud kidam, tu dia dah ingat wujud tu. Tapi bila tanya Allah Ta'ala sifat yang wajib bagi Allah tu, kidam tu sifat apa? Sifat yang mustahil bagi Allah ke sifat yang wajib bagi Allah? Kita pun jawab sifat wajib bagi Allah. Tu kalam sifat wajib bagi Allah ataupun sifat mustahil bagi Allah. Kita kata iaitu wajib. Tu mengadakan sesuatu makhluk dan mentiadakan makhluk, sifat yang wajib bagi Allah atau sifat yang mustahil bagi Allah, atau sifat yang jaiz bagi Allah. Kita jawab sifat yang jaiz bagi Allah, harus mengadakan makhluk dan harus mentiadakan makhluk. Maka itu sudah lepas fardhu ain. Ada masalah dah. Tak perlu mengaji kitab banyak-banyak. Hak kita mengaji kitab banyak tu panggil sebab nak beri makan ke orang pula. Ada pun untuk makan sebagai fardhu ain tu, lepas fardhu ain untuk diri kita. Ada pun ulama-ulama mengaji kitab banyak-banyak tu kerana nak beri makan ke orang, kerana nak beri kefahaman ilmu agama kepada orang. Takut salah hukum, ada dalam kitab ni. Salah hukum, adalah kitab ni. Itu dia antaranya. Sekurangnya kita lepas fardhu ain, maka tak ada masalah dah. Itu di antaranya. Jadi sebab itu ada dikata di sini, seperti mana dikerjakan kebanyak manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik, yang mursyid yang petunjuk betul jalan tu. Jadi sebab itulah cara kita nak mengambil ilmu pun kena tengok molek. Tengok guru molek. Sebab tu dulu cermat dalam mengambil ilmu. Iaitu supaya ilmu tu memberi keberkatan pada dirinya. Itu di antaranya. Itu disebut oleh para ulama dan perbahasan, iaitu ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula ilmu yang bermanfaat pada agama itu iaitu ilmu manfaat itu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala dan yang menambah pula pada penglihatan matamu dengan aib dirimu dan menambah pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla dan mengurangkan ia akan gemamu kepada dunia dan menambah gemamu kepada akhirat dan membuka ia akan mata hatimu pada penglihatan akan segala yang membinasakan akan segala ibadahmu hingga engkau pelihara akan dia akan ilmu dan melihat pelihatan ia ilmu akan dikau dengan tipu daya syaitan dan perdayanya syaitan. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan bila dia bercakap tentang ilmu yang manfaat ni, dia cerita selalu apa ilmu yang manfaat sebenarnya. Walaupun di belakang tu ada disebut kayak gini, iaitu ilmu yang manfaat itu ialah barang, iaitu suatu ilmu, suatu barang yang ilmu yang menambahmu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali ilmu yang menambah kita takut pada Allah, dan nanti banyak dan nanti sikit. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang mana kita ada sedikit semakin takrib dengan Allah, semakin takut dengan Allah. Dan arti kata takut yakni semakin dekat dengan Allah. Bukan takut seperti harimau kita lari, ataupun takut perkara lain kita nak jauh.
Adapun takut pada Allah, iaitu takut dengan makna takrib, yakni semakin kita dekat dengan Allah, semakin buat perkara-perkara yang disukai oleh Allah dan meninggal perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah dalam diri kita tu ada sifat begitu, ada hak begitu tu, walaupun kita bukan orang alim, walaupun kita ni bukan ustaz, walaupun kita ni bukan tok guru, walaupun kita ni bukan mufti sekalipun, walaupun kita ni ada sifat begitu, maka ilmu yang ada pada diri kita itulah yang katakan ilmu yang manfaat. Walaupun dia seorang ustaz, walaupun dia seorang tok guru, walaupun dia seorang mufti, walaupun dia tok qadi, walaupun dia tok guru, syekh sekalipun, tetapi kalau dia tidak ada sifat ini, walaupun ilmu dia banyak, maka sebenarnya pada diri dia itu bukan ilmu yang manfaat pada dirinya walaupun banyak. Ni bahaya. Sebab tu Imam Ghazali pesan selalu. Ni kadang-kadang golongan ni dia tak suka Imam Ghazali. Dia tak suka Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali letak selalu garisan bahawasanya nak dikatakan seorang tu hebat, adakah bukan menilai kepada ilmu dia. Memang yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala akan angkat darjat seseorang bila dia ada ilmu agama. Tapi Imam Ghazali sebagai hujatul Islam, sebagai ilmu tasawuf, dia bahas lagi. Nak dikatakan hebat itu ialah dia ada ketakutan atau tidak dalam diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmu banyak, orang ni tak betul, orang ni tak betul, hak ni bid'ah, hak ni habis, hak ni tak boleh, hak ni hadis palsu, hak ni bid'ah, hak ni hanya dia saja yang pakai hadis misal kata, maka ia dikatakan ilmu yang ada pada diri dia tidak betul. Itu di antaranya orang nak pergi kubur dia sekat, dia kunci pagar misal kata, iaitu sebab apa? Bid'ah, menziarahi kubur, Rasulullah SAW larang, macam-macam lagi. Maka kalau jenis begitulah, maka itu pada diri dia bukan ilmu yang manfaat. Sebab itulah kita jangan risau. Walaupun saya dulu nak jadi tok guru juga, tapi nak kan, jangan risau. Kita kena tilik pada diri kita, adakah kita ada ke tak ilmu yang manfaat, ilmu yang menambahkan takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena belajarlah kos sembahyang, syarat-syarat sembahyang tu kena belajarlah. Jangan tak mau belajar ilmu-ilmu hal lain, perkara membatal sembahyang, perkara membatal puasa, perkara yang membatalkan haji, perkara membatalkan umrah, perkara membatalkan zakat dan sebagainya. Tak apa, jangan, saya tak perlu belajar hal begitu. Yang pelik, yang penting sekali pada diri saya ni ada ilmu manfaat dah. Takut pada Allah, nampak keaiban diri. Dah cukup. Dah betul hal begitu. Hal lain dia kena mengaji hal begitu, syarat-syarat sah tu. Tetapi bila dia ada ilmu, dia semakin tambah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dia kata dia tahu kelebihan sembahyang sunat lepas maghrib misal kata, besar fadilat dia. Sembahyang selepas maghrib ataupun sembahyang sebelum fajar, sebelum subuh, sembahyang fardu subuh tu, dia tahu kelebihan dia. Maka itu suatu ilmu. Bila suatu ilmu tu dia kerjakan, dia buat ibadah sembahyang sunat sebelum subuh ataupun sembahyang selepas maghrib tu, dia buat. Tujuan apa dia buat? Sebagai nak dekat dengan Allah. Maka itu dikatakan dalam diri dia ada ketakutan. Bukan takut pada Allah kata begitu. Ini semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat Al-Quran menyatakan, iaitu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, iaitu siapa panggil naik makam sikit lagi. Orang mukmin ni, orang nak berjalan hati ke hadatillah ni, pertama sekali kita buat ibadah pada Allah, nak cari redha Allah, nak dekat dengan Allah, itu dikatakan sifat takwa dalam diri kita. Bila kita dah ada sifat-sifat begitu, maka Allah Ta'ala akan hantar sendiri pada diri kita. Bila sebut nama Allah, mari ketakutan. Wali-wali dulu, sebut Allah, dia ketol lalu. Dia mai ketakutan pada diri dia, jiwa dia tu. Dan jiwa dia rasa ketakutan sebab keagungan Allah tu. Kerana dia bila sebut wajilat qulubuhum tu, bila sebut nama Allah dan bila baca ayat ni bertambah iman dia, dia berasa hebat selalu.
Rasa zauki, ada kelazatan di dia bila menyebut nama Allah. Sebab apa begitu? Sebab di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala anugerah sifat itu pada dia, kerana dia setiap ibadah sunat yang dia buat tu untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk dekat Allah, maka diri mendekat ataupun dikatakan sifat takwa pada diri dia tu, itu dikatakan ilmu yang bermanfaat pada diri dia. Sebab itulah dia bila sebut nama Allah ataupun kebesaran Allah, dia berasa gemetar jiwa dia, sebab dia nampak sifat jama Allah, sifat kamalat Allah, sifat jama Allah, sifat hak comel Allah, sifat hak molek belaka, kamalat, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Dia nampak begitu, dia pun mai kata, itu sifat, tu hebat, tu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama berkaitan hak tu. Jadi sekurangnya kita kerjakan, kita buat ibadah betul-betul kerana Allah, ikhlas betul kerana Allah, ibadah, menambahkan ibadah sunat. Bila kita dah menambah amalan sunat itu tanda kita takut pada Allah. Itu di antaranya. Dan yang menambah pula pada perhatian mata hatimu dengan ghaib dirimu, dengan aib dirimu, jadi di antara ilmu yang bermanfaat, dia takut pada Allah. Itu contoh ilmu manfaat. Okey, ilmu dia banyak ataupun sedikit. Yang kedua, dia nampak keaiban diri dia. Dia rasa kurang semua ibadah, walaupun dia rajin ibadah dia, walaupun dia banyak ilmu, walaupun dia buat ibadah sunat itu, macam-macam lagi ibadah, tapi dia nampak keaiban diri dia semua. Dia rasa kurang semua. Dia rasa takut Allah Ta'ala terima ke tak ibadat dia ni, ataupun dia syok sendiri, rasa ibadah dia ni Allah Ta'ala terima dah, aku daripada dulu buat ibadah, kan Allah Ta'ala tak terima, ataupun dia syok sendiri, ataupun walaupun dia dulu buat ibadah banyak, dengar semua, buat ibadah sunat itu sunat ini, tapi dia rasa kurang saja. Ini jangan alamat orang panggil orang yang Allah Ta'ala beri ilmu yang manfaat pada dia. Jadi pandangan manusia tengok dia hebat, tetapi pandangan Allah, iaitu pandangan manusia tengok dia hebat, pandangan Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala tengok hebat. Kita tak boleh pandangan manusia tengok hebat, tetapi pada si Allah tak ada benda, haba manthura, ibadah dia tu menjadi haba manthura, debu berhamburan. Sebab apa? Sebab dia berasa hebat dalam ibadah dia, yakni dia berasa ujub di dalam mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu manfaat ni dia akan menambah pula pada perhatian hatimu. Kita nak begini, nak sini payah. Panggil nak sampai sini, nak takut pada Allah, panggil nak menambah hatimu, keaiban diri ni payah. Ni tak kira siapa. Tak nanti orang alim, tak nanti orang biasa. Ni nak sampai sini payah. Bila dia boleh sampai tahap ni, tak nanti kita orang alim, tak nanti kita orang biasa, bila sampai tahap ni, maka alhamdulillah. Tu dah nampak keaiban diri semua. Itu di antaranya. Dan menambah pengetahuanmu dan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Jadi ilmu manfaat ni salah satunya menambah diri, menambah pengetahuan kita. Kita dengar ilmu, mengetahui, kita tahu fadilat ibadah ni menyebabkan kita buat ibadah pada Allah. Kita tahu kelebihan ibadah sembahyang sunat ini, kita pun buat ibadah pada Allah. Tak tinggal sia-sia. Maka itu salah satu ilmu yang bermanfaat pada dia. Itu di antaranya. Jadi diri dia ni, hati dia ni sentiasa nak buat ibadah kepada Allah, disebab dia tahu kelebihan Allah janji ni, Allah janji tu, janji ni. Dia tahu, lalu dia mengerjakan ibadah. Dia maknanya dia tidak abai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan janji-janji yang tersebut dalam Al-Quran ke ataupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Dan mengurang ia kepada gemamu kepada dunia dan menambahmu gemar kepada akhirat. Di antaranya hati dia ni walaupun dia bekerja dunia, tapi hati dia sentiasa mengingati Allah. Maknanya dia tidak terlalu cinta kepada dunia, yakni apa itu dunia? Perkara yang tidak boleh memberi manfaat selepas mati, itu bagi dunia. Ataupun satu lagi ulama usul din bahas, ma siwallah, barang yang selain daripada Allah, itu dunia.
Dan dunia yang dicela ialah dunia yang tidak boleh memberi manfaat selepas kita mati. Itu di antaranya, itu sebut dunia. Jadi perkara yang mengurangkan ia kepada gemar dunia dan menambahmu kepada akhirat. Walaupun dia bekerja berkaitan dunia, tapi dia tidak terlalu cinta kepada dunia, menyebabkan dia abaikan ibadah. Bahkan dia menambah suka kepada ibadah, kepada akhirat, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cang alamat orang tu ada ilmu yang faham pada diri dia. Begini dia akan rasa sendiri. Kita tak perlu hukum orang begini tak perlu. Orang begini dia akan rasa sendiri. Allah, kalau dia betul-betul ikhlas dengan Allah dan mengerjakan ibadah, Allah Taala akan beri rasa dia. Allah Taala menyatakan dalam Al-Quran, aku akan menjaga hamba-hambaku yang beriman betul-betul pada aku. Bila dia condong sikit, Allah Ta'ala akan pelihara. Tu Allah Ta'ala akan jaga. Ada juga Allah Ta'ala nak uji. Allah Ta'ala nak uji, ada juga. Jadi dengan dapat ilmu manfaat ni, Allah Ta'ala akan menambah diri pada akhirat. Itu di antaranya. Dan membuka ia akan mata hatimu pada penglihatan akan segala yang membinasakan akan segala ilmumu, hingga pelihara akan dia akan ilmu, dan melihatkan ia ilmu akan dikau atas tipu daya syaitan dan perdayanya syaitan. Ilmu yang bermanfaat ni di antaranya lagi iaitu akan Allah Ta'ala akan beri kepada dia membuka mata hatimu. Mata hati, mata kepala ni jangan iktibar. Pada ain najis kita boleh iktibar, ini ada najis, ada ni. Tapi mata hati ni payah, melainkan orang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang selalu mengerjakan ibadah, Allah Taala akan buka mata hati dia. Allah Taala akan buka mata hati. Ni hak ni kita nak. Nampak panggil syuhud billah. Syuhud, pandangan syuhud tu, billah dengan Allah tu, dia akan lihat bahawasanya perkara yang membinasakan dia ni apa. Perkara yang membinasakan ilmu dia apa? Dia tahu selalu syuhud tu. Perkara yang membatalkan membinasakan akhirat dia apa? Dia abaikan ibadah ke, dia buat barang ibadah ke, itu perkara itulah. Orang wali-wali kekasih Allah, orang soleh-soleh terdahulu, Allah Taala akan beri pada dia, iaitu dia akan nampak, ni bahaya ni. Aku tak boleh buat main kurang ni, perkara ni boleh membinasakan ibadahku, menyebabkan aku jadi kohombalah buat ibadah ni. Tak boleh ni, tak boleh. Ini menyebabkan dia jadi bersungguh buat ibadah. Asal tak mau sembahyang misal kata. Tak asal tak mau sembahyang lah. Sembahyang sunat ke ni. Tu tapi tak boleh ni. Boleh mendasarkan ibadah aku ni. Kalau aku ada cendeng kat fardu tak ada yang lagi. Dia pun kerja ibadah sunat. Maka perkara itu dikatakan syuhud dengan yang sunat. Dia nampak bahawasanya perkara yang membinasakan ibadah dia apa, dan melihat ia akan dia atas tipu daya syaitan dan pendaya. Dia tahu orang yang tak ada ilmu yang manfaat pada kita, pada diri kita ni, pada diri dia tu, maka Allah Ta'ala akan beritahu pada dia, perkara memperdayakan syaitan ni begini. Dia tahu Allah Ta'ala akan beri. Itu di antaranya. Hak tu orang wali-wali ke, orang macam saya ataupun ahli jemaah surah tu, kita ni boleh tak agak-agak begitu? Boleh. Maknanya kita yang sudah menjalan ibadah ni, duk mari surah semua, duduk dalam ibadah, duk kira di mana saja, kita musafir, kita berhenti masjid, kita duduk di mana saja, kita ni kefahaman ilmu agama kita tahu, maka bila kita ada ilmu manfaat, kita nak cam pada diri kita, salah satunya kita tahu tipu daya syaitan. Syaitan mari, awak ambil wuduk tu tak cukup lagi tu. Cukup dah. Kita tahu ini permainan syaitan. Permainan syaitan. Kita tengah baca dalam Al-Quran, dalam Fatihah, iaitu tak sah sembahyang tu. Sedangkan dia baca surah lazim. Yang wajibnya surah Fatihah tu wajib, dia kena betul dalam sembahyang dia tu. Tapi dia pun dalam sembahyang at-tahiyat tu, aku salah baca tadi surah lazim tu, salah baca, salah sebut gini. Sudahlah ibadat aku. Dia kata itu tipu daya syaitan. Dia tahu tipu daya syaitan ni. Sedangkan dia baca sungguh. Tu syarat dia baca sungguhlah. Maknanya perkara tu maknanya Allah akan buka
iaitu jalan ataupun perkara yang tipu ibadah dia. Dia tengok dia syok buat ibadah ni, rajin buat ibadah sunat ni, tapi fardu dia buat barang. Buat fardu dia buat barang, hak sunat rajin buat sunat tu sunat ni. Tak boleh ni. Orang yang Allah Taala beri ilmu manfaat pada dia, dia tahu ni tipu daya syaitan ni. Sebab apa aku hak sunat rajin sangat, hak fardu aku malas. Dia tahu lalu. Ataupun hatta dia kerja yang fardu, bila dia buat yang fardu pula, dia akan rasa tak kena aku yang buat yang fardu saja ni, hak sunat aku dah buat. Macam mana aku nak mendekat diri pada Allah? Dia tahu. Dia akan, Allah Taala akan buka. Dia akan mari tegur orang kuat hati diri seorang suatu. Iman iaitu iman Syekh Abdul Salam pernah berkata, Allah Ta'ala akan beri kurniaan sendiri pada diri seseorang. Yang penting sekali, tak kiralah kita rajin ibadah ataupun kita bersedekah buat ibadah, penting sekali biar ada dalam diri kita kesungguhan dalam buat ibadah. Kita macam kita mengaji kitab banyak-banyak, kadang-kadang nak tolaah sutu-sutu kitab tu tak dang, tapi biar ada cita-cita kita nak tolaah tu. Kita mengaji kitab ni, misal kata kita mengaji kitab ni, tak dah nak tolaah satu-satu ni, kitab banyak ni, berjilid-jilid ni, tak dah, tapi biar ada cita-cita. Maka begitu dalam ibadah kita, biar ada, aku nak buat ibadah ni Allah, aku nak buat ibadah ni, aku tahu kelebihannya, aku nak buat. InsyaAllah suatu hari nanti Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Tu dia ayat penting sekali, ada kelaziman. Jangan bila ada waktu sia-sia pula, tu tak jadi hal begitu. Cita-cita bagus dah, aku ada masa aku nak buat ibadah ni, aku nak buat. Tapi bila ada Tuhan waktu lapang, dah buat pula ibadah. Tu tak jadi. Itu salah satu daripada tipu daya syaitan. Kerja syaitan ni dalam kitab disebut, dia suruh kita mengerjakan sesuatu pekerjaan, buat. Lepas tu dia kendah balik, buatlah gini, mudah bagus dah gini. Tu tipu daya syaitan cukup halus. Itu dalam kitab Jamu' Jawami' Al-Mustannifah ada di belakang tu. Tu antara yang disebut oleh para ulama, tu di antaranya. Bermula ilmu yang disebut Imam Ghazali di dalam kitab Bidatul Hidayah itu, iaitu ilmu manfaat, seperti hamba yang terjemuh ilmunya Imam Ghazali dalam kitabnya yang ada di kita akan sambung balik bermula ilmu yang disebut Imam Ghazali itu dalam kitab Bidatul Hidayah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan kita diberi keberkatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ilmu, diri pengajian ilmu ini adalah amal soleh. Mudah-mudahan segala amal soleh, bentuk yang sunat, bentuk yang fardu, menjadi amal soleh yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita beramal apa yang disebut oleh ulama dalam kitab ini. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, qalban khashi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala